Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana yang dalam keadaan sakit, uzur atau dalam kesulitan, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dengan segera, dan segala kesulitan dan permasalahan diselesaikan dengan segera. Saya doakan sahabat-sahabat semua sejahtera hendaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton video-video saya yang lepas. Terima kasih ucapkan. Dan pada yang baru bertemu dengan siaran saya ini atau saluran saya ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan saya harap terus menonton. Sebelum saya meneruskan video saya ini, saya mohonlah sahabat-sahabat semua dapat menekan tombol like tombol loceng untuk notification, tekan like, subscribe dan komen agar siaran saya ini lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Kalau rajin, kalau sudi, tolonglah share kepada sahabat-sahabat lain yang tidak tahu lagi akan kewujudan saluran Pak Mustar ini. Kali ini saya nak berceritakan kisah rumah yang berpenunggu. Jadi ada 3 kisah. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, sahabat-sahabat semua bolehlah terus menonton saluran ini atau video ini sehingga ke akhirnya. Tapi sebelum kita memulakan video ini atau cerita ini, indahlah kita berselawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Kisah ni berlaku masa saya baru kahwin, baru anak satu. Masa saya baru kahwin tu, saya tinggal di rumah orang tua saya lah. Duduk rumah saya dan isteri, duduk rumah orang tua saya selama lebih kurang setahun atau setahun lebih lah. Jadi kita bila dah berkahwin ni, kita kalau boleh nak ada kehidupan sendiri, nak duduk sendiri, nak ada rumah sendiri, tak kira rumah sewa ke, rumah beli ke, tapi yang penting kita nak berdikari. Kita tak mau bergantung dengan orang tua lagi. Maksudnya kita kena berdikari. Jadi saya dah berpakat, berbincang dengan isteri saya akan cari rumah tu, tak kira lah kecil ke besar ke, yang penting kita dapat duduk sendiri, kita dapat berdikari lah. Jadi bukan saya saja, maksudnya setiap orang yang baru berkahwin, dia mesti nak kehidupan sendiri, dia mesti nak membina rumah tangga dia sendiri, keluarga dia sendiri dengan cara kita sendirilah. Maksudnya kita berusaha untuk membina rumah tu. Bukan membina, maksudnya kehidupan kita nak bermula daripada kosong, kita nak meningkat, berperingkat demi peringkat lah, step by step lah. Jadi macam saya ni, masa tu belum ada anak lagi, tapi saya dah ingin menyewa rumah
nak hidup sendiri. Jadi saya cari rumah lah. Kebetulan adalah sahabat saya, dia ada rumah, isteri dia pun ada rumah. Jadi dia duduk rumah isteri dia. Yang kawan saya ni, yang rumah kawan saya ni dia sewakan kepada saya. Jadi dulu tahun 1993 sewa rumah kos rendah 2 bilik di Taman University, Taman U lah orang panggil. Harga dia sewa rumah tak banyak, dulu baru RM200. RM200, rumah 2 bilik, rumah kos rendah, rumah teres bawah. Tapi 200 pun zaman dulu kita terasa lah tu punya mahal dia. Tapi tak mahal lah, kata orang tu berpatutan lah. Jadi kita dengan rela hati, dengan rasa seronok nak pindah rumah baru, jadi kita pindah lah. Tapi sebelum pindah tu, kita nak rumah tu dibersihkan dulu. Rumah tu rumah baru siap, baru dapat kunci, tapi tak ada orang duduk. Jadi rumah Taman U dulu tu belum ramai orang nak duduk lah, sebab orang kata tempat tu jauh, tempat jin bertendang. Tapi tak apalah, kita yang penting kita dapat menyewa rumah tu, dapat membina kehidupan sendiri. Jadi saya pun menyewa lah dengan sahabat saya tu. Jadi sebelum saya duduk rumah tu, saya dah bayar deposit. Saya perlu pastikan api air semua ada lah, api air ada. Jadi sebelum rumah tu masuk, api air tak ada lagi. Jadi nak masuk baru dia pasang api dan air. Jadi masa saya nak duduk tu, saya kalau boleh nak bersihkan rumah dulu. Bersih tu bukan setakat bersihkan dalam atau luar rumah. Kita nak dalam rumah tu tidak ada penumpang ataupun makhluk-makhluk asing yang menumpang di rumah tu. Maklumlah rumah tu baru buat, jadi kosong. Bila kosong, seronok lah makhluk-makhluk ni duduk. Dia boleh pilih mana satu nak duduk kan, pasal banyak rumah kosong. Jadi tak apalah. Jadi saya pun minta lah pada satu orang tua pengamal perbuatan Islam yang ada di tempat mak saya tu, di kawasan Masjid Baru. Saya tak perlu sebut nama dia lah, orang dia pun dah tak ada. Jadi saya mohon pada dia, sebab dia pengamal perbuatan Islam, maknanya dia boleh menyembuhkan penyakit, jadi boleh buat ayat ruqyah. Jadi saya minta dia tolong ikhtiarkan lah, buat sesuatu agar apa makhluk-makhluk yang kita tak kendaki ni ataupun yang menumpang ni, dia boleh keluar lah. Jadi saya berjumpa dengan pakcik tu lah. Jadi saya minta dia buat sesuatu lah. Jadi dia arahkan saya bawa kacang hijau dan air 1 botol. Jadi saya jumpa lah dengan dia. Jadi dia sudah baca-baca kacang hijau tu dengan air tu. Jadi dia arahkan saya supaya kacang hijau tu masuk rumah. Sebelum barang masuk rumah dulu. Bila masuk rumah dulu, azan 4 penjuru. Jadi kita buatlah azan 4 penjuru. Lepas azan 4 penjuru tu, kacang hijau tu ditabur keliling rumah. Daripada kiri, keliling lah, tepi bawa ke belakang, masuk ke bilik, lepas bilik belakang, mesti depan, keluar balik, tabur belakang, tabur depan, semua kacang hijau habiskan lah. Dan air tu direnjis ke keliling rumah lah, di dinding-dinding apa semua, di siling sambil selawat lah. Jadi saya buatlah ikut apa yang pakcik tu arahkan. Jadi dah siap semua tu. Dia kata 3 hari jangan sapu, dan lepas 3 hari baru boleh sapu. Jadi saya macam dah datang, saya dah buat apa yang pakcik tu arahkan. Saya azan 4 penjuru, tabur kacang hijau, lepas tu renjis rumah dengan air yang diruqyahkan lah. Air yang dibaca-baca ayat suci Al-Quran, supaya
makhluk-makhluk yang ada dalam tu, yang duduk dalam tu, dia keluar dengan segera. Jadi saya dah buat, lepas tu dah buat tu semua. Seminggu lepas tu barulah saya datang bersihkan rumah. Saya datang bersih rumah, sapu-sapu semua, lap-lap, mop apa semua kan. Lepas tu minggu satu bulan puasa, saya pun pindah dalam bulan puasa dah, tahun 1993 tu. Pasal nak tidur getah dulu, tidur getah lah. Jadi pasal tidur getah, letaklah barang-barang sikit-sikit, barang-barang asas. Itu apa, set tidur dengan dapur-dapur semua, sekursi apa semua tak ada lagi lah. Jadi itu tak ada masalah lah. Jadi masa saya berpindah tu, karen tak masuk lagi. Air ada, karen tak ada lagi. Jadi kita pakailah pelita. Jadi pakai pelita dalam seminggu ke 2 minggu itulah, baru karen dapat masuk. Tapi saya duduk situ, alhamdulillah tak ada masalah. Alhamdulillah lah, saya duduk dengan rumah tu, saya berdua dengan rumah saya, walaupun keadaan sunyi masa tu. Masa tu orang tak ramai duduk lagi, tapi saya duduk lah. Tapi seronok lah duduk berdua kan. Makan sama-sama, masak sama-sama. Cuma sunyi tu memang sunyi lah, tempat baru kan. Jadi bila saya dah duduk rumah tu, isteri saya pun dah setamat melahirkan anak. Jadi alhamdulillah lah, tak ada masalah. Orang tua saya pun dah datang, mertua saya pun dah datang. Jadi kehidupan normal, tak ada masalah. Tapi ada satu hari tu, sahabat saya ni, dia tuan rumah saya ni lah, yang saya sewa ni, sahabat saya ni. Dia tanya saya, "Mus, kau duduk rumah okey tak?" Cakap okey. Semua okey, tak ada masalah. Jadi alhamdulillah lah. Tapi dia cakap, aku ada masalah sikit lah. Masalah kenapa? Aku ni jarang balik rumah. Tapi kawan saya ni baru dapat anak. Jadi isteri dia berpantang di rumah mak mertua dia lah. Mak mertua pun dekat jugalah. Jadi dia tak balik rumah, jarang balik rumah lah, rumah dia. Jadi dia beritahu saya, anak aku ni, dia kata, aku bawa baliklah ke rumah aku, rumah isteri dia lah. Sebab rumah yang dia tu dia sewa dengan saya, rumah saya. Tapi kata bila anak dia balik rumah, anak dia meraung, menangis, tak henti-henti. Jadi dia dah risau. Tapi bila macam dia masuk dalam kereta, keluar jalan, anak dia diam. Anak dia diam. Jadi bila dia masuk dalam rumah balik, anak dia nangis, merarung apa semua kan. Tidur dia tepuk-tepuk apa semua, sampai budak tu letih baru budak tu tidur. Tapi bila budak tu celik mata je, dia akan menangis lagi. Jadi dia ambil keputusan, dia duduk mak mertua dia. Tapi sesekali dia balik. Tapi dia balik, dia tak bawa anak dia lah. Sebab dah beberapa kali dia bawa balik, anak dia akan menangis, meraung. Jadi macam seolah macam orang pukul dia, ada gangguan apa semua. Jadi dia tak rasa macam ada sesuatu lah kat rumah tu. Jadi dia tanya saya lah, atau dia tanya, kau duduk rumah okey tak? Jadi saya cakap okey, tak ada masalah. Jadi saya beritahu dengan dia, kau ni jarang balik rumah. Bila kau jarang balik rumah, engkau tak solatlah kat rumah tu. Kau solat rumah mak mentua kau. Jadi bila rumah tu tak ada bacaan Quran, orang tak ada solat dalam rumah tu, jadi makhluk-makhluk yang ada tu seronok lah. Dia rasa tak ada orang kacau, tak ada ganggu. Jadi dia duduklah situ. Jadi saya cakap kemungkinan ada makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk halus ni yang dah mula bertapak ke rumah kau. Jadi dia tanya saya, habis kau ada tak apa-apa cara ke apa kan, ataupun bagi pandai-pandai ke? Jadi saya cakap lah, ada tu ada, tapi jauh sikit lah. Kalau nak pergi, boleh lah kita pergi. Jadi saya dah setkan satu masa, malam lah, kata saya malam saya pergi rumah. Saya ajak dia balik kerja, bukan hari cuti tak saya, cuti hari Ahad gitulah.
Saya kerja swasta, jadi cuti hari Ahad. Jadi hari Ahad tu malam, kata saya pergilah malam Ahad ke atau malam Minggu, saya pun lupa lah. Saya pergilah rumah Pakcik tu, rumah Pakcik tu. Saya beritahulah masalah kawan saya ni, yang rumah dia ada gangguan, anak tak boleh nak tidur. Bila anak balik ke rumah, anak dia akan berarum, menangis. Jadi dia terpaksa duduk mak mentua je. Jadi saya pun cakap dengan pakcik tu, masalah kawan saya macam ni. Kawan saya pun ceritalah, dia jarang duduk rumah apa semua. Jadi pakcik tu tanyalah rumah kat mana, alamat mana apa semua. Jadi kawan saya dah beritahulah alamat apa semua kan. Jadi dia pun cakap, ni okey, engkau beli kacang hijau dengan air, air 2 tu barang belilah, engkau bawa sini lah. Jadi saya memang dah standby lah, saya memang tahulah itu barang yang dia nak. Jadi kita cakap barang dah ada ni, kacang hijau dengan air, beli air mineral 1 botol. Jadi pakcik tu baca-baca dekat botol tu, air botol, buka botol dia baca, lepas tu dengan kacang hijau tu dibaca-bacakan lah. Jadi dibaca dengan ayat Quran apa semua, dan beritahu saya ni cuma ikhtiar, tapi yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan percaya pada saya, percaya pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang menentukan segalanya. Kita sebagai hamba-Nya, kita usaha. Awak jangan percaya pada saya tau. Pakcik dia kata, saya ni bukan telik ke apa, bukan. Saya ikhtiar saja. Ikut ilmu yang saya ada, ikut kemampuan saya ada. Jadi yalah, kita pun dah faham lah dia yang apa dia nak, dan dia pun tak minta upah apa, tak ada. Dia kata dia tak nak duit apa semua. Dia cuma membantu je. Jadi malam tu juga kita balik pergi rumah kawan saya tu. Saya berdua dengan dia malam tu dia terus pergi rumah kawan saya tu. Jadi dia masuk, dah azan 4 penjuru. Lepas tu dia tabur kacang hijau tu, dia tabur keliling atas rumah dia, 2 tingkat atas bawah. Lepas tu dia renjis lah dengan air sambil selawat apa semua. Dia renjis apa semua. Lepas tu dia ingatlah pesan pakcik tu, dia kata 2-3 hari jangan bersihkan. Jadi mungkin benda tu nak membuatkan entiti atau mana-mana asing yang ada tu keluarlah. Jadi bila dia dah buat semua tu, lat beberapa hari, seminggu lah lepas tu dia bersihkan rumah apa semua. Sebab tu dia bawa lah isteri dengan anak dia balik. Jadi bila dah bawa isteri anak dia balik tu, saya tanya lah macam mana keadaannya. Dia kata alhamdulillah lah, okey lah semua, anak pun tak nangis lagi apa semua. Yelah. Jadi pakcik pun dah pesan, kau kena selalu balik sembahyang. Bayang kau dah solat, kau doa, kalau boleh baca Quran, kau baca Quran. Sebab bila rumah ni lama ditinggalkan, adalah benda-benda yang nak menumpang, nak menjadikan tempat tu tempat dia. Jadi kita kena usahalah supaya tak ada makhluk-makhluk yang nak menumpang kat rumah-rumah kita. Sebab rumah kita ni tak berpenghuni. Jadi gitulah kesudahannya. Jadi alhamdulillah dah selesai lah masalah tu. Maksudnya rumah tu dah bersih, dah clear. Jadi dia apa yang disarankan oleh pakcik tu dia buat lah. Selalu balik rumah, solat apa semua. Jadi benda tu pun bila kita selalu solat, baca Quran, dia panas lah, maknanya dia keluar lah. Maksudnya bila dah letak kacang hijau tu, dah renjis semua, mana makhluk dalam tu keluar, dan benda tu dah secara automatik dah dipagar. Bila dipagar, jadi makhluk-makhluk asing tak boleh masuk lagi. Tapi kita jangan harap sangat dengan pagar tu, sebab dia boleh bocor kalau kita leka. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi pengajarannya kita kat sini, kalau nak masuk rumah yang baru ke, ataupun jangan tinggalkan rumah terlalu lama, sebab nanti takut ada yang nak menumpang. Jadi itulah kesudahannya kisah penunggu rumah ni yang jadi kepada sahabat saya. Mana yang suka cerita ni, bolehlah komen,
like dan subscribe. Jangan lupa kongsi pada kawan-kawan yang lain. Jangan lupa tekan bell notification. Jadi kita masuk ke kisah kedua, kisah penunggu rumah juga. Cerita penunggu rumah ni dia ada lain sikit. Tapi kalau nak tahu, tonton sehingga habis video ni. Kisah ni diceritakan oleh sahabat saya tak berapa lama dulu. Dia mengisahkan rumah dia lah yang ada yang menumpang. Kisah dia panjang lah, panjang dan banyak step-step dia lah. Tapi saya cuba sampaikan sebaik yang boleh lah. Cuma watak-watak, nama-nama, tempat dan cerita ni saya ubah lah. Kawan saya ni dia duduk dekat satu rumah kampung di dalam kawasan Johor Bahru. Johor Bahru ni banyak kampung banyak kampung. Walaupun dia dah kawasan bandar, tapi masih banyak ada kampung-kampung lagi. Jadi menurut kawan saya ni, dulu bapa dia ada teroka satu kawasan. Jadi ada banyak tanah kat situ. Jadi dia teroka tanah tu. Jadi dia bila dah teroka, dia buat rumah. Kawan saya ni dia ada kampung, ada rumah kat kampung, maksudnya anak isteri je kat kampung, tapi dia buka tanah lain, maksudnya ada peluang buka tanah, dia buka tanah kat kampung tu. Jadi bila dia buka tanah, dia buat rumah lah, rumah besar, tak besar lah, kecil je lah rumah. Jadi ada rumah atas tanah tu. Jadi bila bapak dia dah buka tanah tu, jadi kawan saya ni sesekali datang lah tolong bapak dia bersih-bersihkan apa semua kan. Masa tu dia bujang lagi. Jadi bila kawan saya ni dah bekerja, dia masih duduk dengan orang tua lagi. Lepas tu dia bila dia berkahwin saja, dia bawa isteri dia tinggal kat rumah tu lah. Tapi sebelum tu rumah tu kosong dah lama lah, ada beberapa tahun kosong dah. Jadi dia duduk kat rumah tu. Jadi dia suami isteri duduk kat rumah tu. Bila duduk kat rumah tu, masa tu api air tak ada lagi lah. Maksudnya ada pakai pigi, api pun pakai generator lagi. Yang ada rumah dan tanah. Jadi tak apalah, dia duduk dengan isteri tu. Tapi dia duduk tak lama. Keadaan pun dalam tu ada gunakan perigi dan generator ataupun gunakan pelita. Tapi duduk tak lama sebab dia dapat kerja tempat lain, jauh pada rumah dia tu lah. Jadi bila menurut sahabat saya tu, dia terpaksa kosongkan rumah tu. Dia keluar, dia pindah tempat lain, dia sewa tempat lain. Sebab tempat kerja dia tu dekat kawasan lain lah. Maksudnya dia kena sewa rumah untuk pergi kerja tu dekat. Jadi rumah yang dia ada ni jauh. Jadi rumah tu tinggallah kosong. Jadi adalah beberapa tahun rumah tu kosong. Jadi bila dah duduk rumah lain tu, masa tu dia tak ada anak lagi. Jadi bila dah pindah apa semua, dah sewa, dapatlah 3 orang anak gitulah, anak kecil-kecil lah. Jadi tak berapa lama selepas tu, bila dia dah lama duduk kat kawasan tu, dia dapat kerja dekat rumah dia tu. Jadi dia pindah balik ke rumah yang orang tua dia tinggalkan tu. Di mana ni? Dia pindah, dia jenis bawa barang pindah. Dia tak ada macam nak bersihkan ke apa ke. Maksud bersih-bersih biasa lah. Dia tak ada macam nak panggil orang
bersihkan keadaan rumah, takut ada apa makhluk-makhluk lain duduk ke apa kan. Tak ada, dia duduk gitu je. Jadi bila dah duduk situ, anak dia lah 3 orang kecil-kecil. Jadi dia rasa rumah tu dah current, air semua dah ada. Jadi dia duduk macam biasalah, duduk. Tapi isteri rasa macam ada gangguan lah rumah tu. Dia kata rumah tu kadang-kadang ada nampak bayang orang. Kadang-kadang dia nampak suami dia. Isteri dia kata kadang nampak suami dia, sedangkan suami dia bekerja, belum balik lagi. Jadi benda-benda tu yang dia rasa terganggu. Kadang anak dia nampak macam ada bayang-bayang, ada kelibat. Macam kalau kita daripada ekor mata kita kan nampak macam ada benda jalan ke, kita boleh nampak daripada ekor mata kita kan. Tapi bila kita toleh, tak ada. Jadi ada beberapa kali tu anak dia nampak, anak dan isteri dia nampak dekat tingkap cermin tu, tingkap nako lah, tingkap nako yang boleh buka, yang banyak kaca tu kan, yang boleh buka tu nako lah. Jadi dia nampak orang, bukan orang lah, ada kalau orang buat pelita, pegang pelita tu, pelita jalan, macam pelita atau lampu atau lilin, nampak lalu dekat depan cermin tu. Kalau kita dekat luar kan, kalau cahaya kan kita nampak, kalau tingkap nako tu. Jadi nampak benda tu berjalan, macam orang bawa tau. Dia pagas tingkap tu lah, tengah-tengah tu, bawa jalan daripada belakang, lepas tu dia jalan, dan tingkap depan nampak lagi cahaya tu. Bila dekat kawasan dinding batu tak nampak, jadi nanti ke depan lagi sampai kena ke dapur, hilang. Jadi benda ni mengganggu lah mereka sekeluarga. Jadi kadang-kadang isteri dia nampak suami dia kat belakang, tapi bila panggil tak jawab pula. Tapi sebenarnya suami dia belum balik lagi. Jadi dia macam risau lah, maksudnya tak seronok lah duduk kat situ. Tapi dia buat tak tahu je lah. Dah rumahnya kat situ, suami dia kerja kat situ, buat tak tahu je lah. Tapi anak-anak dia macam tak selesa lah. Kadang-kadang ada bayang-bayang, ada kelibat. Jadi dah berapa lama duduk situ, dia suami dia yang sahabat saya ni dapat kerja lain, pindah lagi. Jadi rumah tu kosong lagi. Jadi bila pindah, dia pindah rumah tu macam naik semak apa semua kan. Jadi tapi dia minta tolong lah, orang bersihkan, dia bayar lah, macam sebulan sekali kasi bersih lah semak-semak ke apa ke. Tapi bila rumah tu dah lama tinggal, mana yang ada kat dalam tu seronok lah. Jadi tempat dia tak ada orang ganggu dia. Dia seronok lah, pergi sana pergi sini. Lepas tu kadang-kadang sahabat saya ni baliklah ke rumah dia tu, tengok-tengok rumah ni. Nanti jiran-jiran beritahu lah, bukan kau malam tadi kau ada datang ke? Jadi kawan saya kata, mana ada, saya baru pagi ni datang, saya kat rumah. Malam kat rumah mana ada datang. Jadi kau ada yang beritahu, dia nampak sahabat saya tu kadang nampak isteri dia kat rumah tu, sedangkan suami isteri tu tak ada kat situ, dia ada di tempat lain. Jadi sahabat saya ni panggil lah perawat untuk pulihkan rumah. Sebab jiran-jiran dah bising, dah beritahu, rumah kau ni kadang-kadang dengar bunyi macam-macam. Engkau tak ada kat rumah, tapi macam riuh, macam orang masak-masak, cuci pinggan mangkuk, tapi rumahnya gelap. Jadi kawan-kawannya, jiran-jirannya rasa terganggu lah. Jadi ada satu kali tu, dia minta kawan dia ni, minta ada satu orang minta tolong bersihkan rumah, nak renovate rumah. Jadi yang kontraktor ni orang Indonesia. Jadi kira okey lah bang, saya buat ni, ni buat ni kan. Dia dah deal dengan
tukang rumah tu, dia tinggal lah. Lepas tu lat beberapa hari, kontraktor tu atau tukang rumah tu telefon dia, "Bang, rumah abang ni ada masalah lah, abang datang rumah boleh tak tengok?" Jadi masalah macam mana? Abang datang dulu. Jadi dia, sahabat saya ni datang lah. Bila dia datang, kenapa? Kenapa ada apa masalah? Tak adalah bang, ni saya buat rumah ni, saya nak bersihkan susah, ada gangguan. Gangguan kau macam mana? Saya kadang nampak nak bersihkan, saya panggil kawan saya kat belakang. Lepas tu saya dah panggil dia tak nyaut. Lepas tu saya toleh, kawan saya tu ada kat depan. Saya toleh lagi, yang kat belakang dia dah tak ada. Lepas tu saya nak buat, kadang adalah kawan saya demam lah, barang-barang rosak lah. Jadi macam-macam, banyak-banyak gangguan. Lepas tu kadang-kadang kita nampak benda-benda yang kelibat-kelibat lah. Jadi orang tu kata, kalau boleh abang pulihkan rumah ni dululah, sebab kita tak boleh buat kerja lah bang, ni ada banyak gangguan. Jadi sahabat saya kata, okey lah, tak apalah, aku panggil orang selesaikan lah. Jadi dia panggil satu ustaz tu datang lah. Datang tengok rumah ni apa semua. Dia tengok rumah, dia dah pusing keliling dalam rumah kan, sambil mulut tukang kamit kan. Lepas tu luar rumah dia pusing lagi. Dia kata rumah kau ni dah lama sangat kena tinggal. Jadi dia dah bertapak kat sini. Dia kat sini dia kata ada 3 ekor. Seekor tu yang dia kelibat yang suka keliling rumah kau. Dia bawa pelita. Yang seekor lagi dia suka menyamar jadi orang-orang yang kau kenal. Jadi kau kadang boleh nampak, kadang jinjira boleh nampak. Yang seekor lagi tu, itu dia keras sikit lah. Maksudnya keras sikit, dia nak duduk situ. Dia tak apalah, dia kata, aku try bincang dengan orang. Aku try bincang dengan 3 ekor ni. Jadi yang ustaz tu cubalah bincang. Jadi dia dengan ilmu dia, sambil dia duduk, sambil cuba baca. Lepas tu kadang-kadang tengok ustaz tu macam angguk-angguk kepala, kadang diam kejap. Adalah dalam 5-10 minit gitulah, dia macam diam, seolah macam bermonolog atau berbicara, berbual dari dalam hati lah. Jadi ustaz tu kata dia dah berbincang. Dia kata yang 2 ekor tu, dia kata dia boleh keluar, tapi seekor tu tak nak keluar. Mana yang bawa lilin dengan yang menyamar tu dia nak keluar. Yang seekor tu dia kata ini tempat dia dah lama duduk sini. Jadi dia tak nak keluar. Tapi dia takkan ganggu orang dalam rumah ni. Dia kata dia takkan ganggu orang dalam rumah ni, cuma dia nak duduk sini saja. Itulah yang jadi macam ustaz tu dah beritahu apa semua, yang 2 seekor tu masih berkerah lagi. Jadi untuk masa tu, itu je dia boleh buat, dia kata. Yang 2 ekor tu keluar, tapi keluar tak jauh, kawasan tu juga. Jadi yang seekor je ada. Jadi bila dah clear, dah pulih apa semua, jadi kawan saya ni dah fikir, daripada aku renovate rumah ni, rumah papan, sepuluh batu sepuluh papan, rumah banyak makan tanah, banyak rosak. Dia kata dah alang-alang, baik aku robohkan rumah tu terus. Jadi kalau boleh 3 ekor tu semua kasih out, lagi senang. Dia kata tak banyak cerita. Jadi yang sahabat saya ni, dia fikir macam itu, okey, selesai masalah. Jadi dalam beberapa tahun, rumah tu dah roboh, dah kosong, tanah kosong. Dia macam rasa macam dah alang-alang ni buang baru nanti
Jadi bila dia lama, dia berapa tahun, dalam 2-3 tahun gitu, dia panggil kontraktor lain, panggil buat rumah baru lah. Jadi bila dah buat rumah baru tu, dah siap apa semua, seronok dia pindah, dia bersihkan rumah, duduk bersih rumah apa semua, dia masuk barang. Jadi silapnya dia ni tak panggil ustaz ke apa ke untuk pulihkan rumah, bersihkan rumah. Dia memang masuk barang je, masuk susun barang, dah duduk settle. Dia tak ada nak panggil perawat bersihkan apa semua, pagar rumah apa, tak ada. Jadi dia mungkin terlupa atau terlepas pandang. Jadi dia duduk lah. Jadi bila dia duduk, tak berapa lama tu, yang 3 ekor tu datang lagi. 3 ekor tu datang lagi. Maksudnya mula-mula dia nampak dah, kadang-kadang nampak yang buat lilin tu, bawa pelita tu keliling rumah. Isteri dia, anak-anak dia. Jadi dia nampak lah. Tapi tak kerap lah maksudnya. Lepas tu ada juga yang jiran-jiran nampak macam engkau ni kat belakang ni, tapi engkau belum balik kerja. Jadi nampak benda tu yang menyamar tu ada lagi. Jadi dia nak panggil ustaz yang pulihkan rumah tu dah lama, yang lama duduk tu, ustaz pun dah tak ada, dah meninggal. Jadi dia panggil perawat lain. Datang nak pulihkan. Lepas tu dia kata benda ni dah lama sangat. Sebab apa, kalau menurut cerita orang, yang kawasan ni tu kawasan hutan, tempat makhluk-makhluk asing duduk. Jadi bila kita dah bersihkan apa semua, dia pun dah lari sana lari sini. Lepas tu pergi tempat rumah-rumah kosong. Jadi kebetulan ada satu rumah kosong dekat jauh lah pada rumah kawan saya tu, jauh dia duduk, benda makhluk duduk kat situ lah. Jadi kawasan tu dulu ada penghuninya, lepas tu penghuni dah meninggal, lepas tu rumah tu kosong. Jadi makhluk tu duduk kat situ. Bila makhluk duduk kat situ, dah lama, lepas tu kebetulan rumah sahabat saya ni kosong. Jadi tempat yang kosong tu, mungkin ada orang halau ke apa ke, tu dia lari rumah sahabat saya ni. Jadi bila perawat yang satu dipanggil ustaz tu, nak pulihkan, dah berbincang apa semua, yang 2 ekor tu setuju keluar pada rumah tu, tapi yang seekor tu dia tak nak. Dia cakap dia nak duduk situ juga. Cuma dia takkan ganggu orang dalam rumah tu. Cuma nak duduk situ. Jadi kebolehan atau ilmu ustaz tu sampai setakat tu je. Jadi yang 2 ekor tu keluar, yang seekor lagi ada lah. Masih sekarang pun dia masih duduk lagi lah dengan makhluk tu. Cuma ustaz tu pesan, kalau tak nak diganggu, kau kena rajin mengaji, solat. Jadi kawasan tu nanti dia panas, dia pun tak boleh keluar lah. Maksudnya dia akan keluar, dia tak akan ganggu rumah ni. Maksudnya yang penting kau kena solat, mengaji, supaya ada cahaya ataupun terang rumah tu, dan rumah tu secara automatiknya terpagar lah. Sebab punjanya asalnya kau tak pagar rumah tu, kau tak bersihkan, kau masuk je. Jadi sampai sekarang lah dia masih duduk dengan makhluk alam sebelah tu. Semoga dia bertabah lah. Mudah-mudahan makhluk-makhluk tu taklah mengganggu sahabat saya dan keluarga dia. Itulah pengakhiran kisahnya. Maksudnya kalau kita berada di rumah-rumah yang kita baru bina ni, atau baru duduk ni, atau kita baru nak duduk, rumah tu dah lama kosong, rajin-rajinlah kita cari orang yang boleh pulihkan rumah, ataupun kita sendiri boleh baca Yasin, solat, mengaji, supaya rumah tu terang, tak ada gangguan pada makhluk-makhluk yang makhluk alam sebelah lah. Itu saja penceritaan saya kali ini. Jadi untuk
sahabat saya, kalau suka cerita ni, bolehlah like, share dan komen. Jadi kita masuk kisah ketiga, kisah penunggu juga tapi membabitkan penyewa rumah. Kalau kita nak menyewa rumah atau nak sewakan rumah, kita biasanya akan diminta deposit pada penyewa tu lah. Tuan punya rumah akan minta deposit sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, bergantung pada tuan punya rumah lah. Jadi kisah ni berlaku lama dulu dah, memberikan penyewa rumah dan tuan punya rumah. Cerita ni diceritakan oleh abang saya nama dia Izam. Dia cerita pasal penyewa rumah lah. Dia kata kawan abang saya ni, kita letak nama dia Rashid lah. Kawan dia Rashid ni ada rumah. Maksudnya dia duduk rumah lain, dia ada rumah lagi satu, dia sewakan. Dia sewakan pada orang menyewa lah. Zaman dulu, dia bukan tahun 90-an gitu, 80-an, 90-an. Orang sewakan rumah ni kebanyakan tak ada agreement. Tak ada agreement, tak ada hitam putih, tak ada. Just jenis percayalah. Okay, kalau duduk sini bayar deposit sebulan ke 2 bulan ke, lepas tu sewa campur api air, gitulah. Jadi si Rashid ni, dia ada rumah, jadi dia sewakanlah kepada penyewa lain. Rumah tu rumah teres jugalah, rumah teres. Jadi rumah teres tu masih ada loan dengan bank lah, mana bulanan tetap kena bayar lah. Jadi dia tiap bulan kena bayar. Maksudnya orang yang sewa rumah dia bayar pada si Rashid ni, Rashid dapat duit tu dia akan bayar kepada bank untuk pinjaman rumah tu lah. Jadi nak jadikan cerita pada tahun tu lah, tahun 90-an tu lah, awal 90-an lah, saya pun jangan lupa lah. Jadi si Rashid ni sewakan rumah pada satu keluarga, suami isteri dan anak 2 orang lah, saya ingat. Anak kecil 2 orang. Jadi dia sewakan rumah tu, dia kata okey, kau nak sewa rumah ni boleh, deposit sebulan, lepas tu bayar bulanan sebulan, masuk api air. Sewa pun tak banyak, dalam zaman dulu sewa pun tak mahal, ada 400 kan, 400 ke 300 ke, rumah pun dah dapat rumah kos rendah lah, rumah 2 bilik. Jadi dia sewa lah, yang penyewa tu sewa lah, ada buat perjanjian tu pakai mulut je, tak ada surat hitam putih, tak ada. Zaman dulu tak ada agreement hitam putih, janji pakai mulut je. Jadi yang penyewa tu okey lah, dah pindah apa semua. Jadi si Rashid dah dapat duit, okey lah, pandai lah kau nak settlekan rumah tu macam mana. Kau nak duduk, kau nak pasang apa, letak perabot ke, tikau getah ke apa ke, pandai lah. Jadi Rashid ni tak ambil tahu lah. Cuma cukup bulan, si Rashid ni akan datang rumah ambil duit. Jadi beberapa bulan yang pertama tu bayaran cantik lah, sebulan 300 gitu kan. Jadi bila dah bayar, dah beberapa bulan tu, masuk 6 bulan je, datang je nak minta duit sewa rumah. Dia tuan rumah kata, bang tangguh boleh tak, saya ada masalah ni. Okey lah, kita faham lah, kita kadang masalah orang kita kena faham, kita kena bantu. Jadi saya cakap okey lah, tak apa. Nanti abang datang minggu depan boleh tak? Okey, boleh nanti minggu depan datang. Jadi minggu depannya si Rashid ni datang nak kutip duit sewa lah, sebab penyewa dah janji.
Lepas tu bila datang, bang, saya ada masalah dah bang, masalah keluarga dia ceritalah macam-macam cerita, alasan. Jadi saya kata okey tak apalah, cukup bulan bang ni saya bayar double bang Bila datang cukup bulan je, bayar sebulan lagi, nanti bulan lagi satu bang datang ke bulan kedua ketiga, lalas dia pada tertunggak sebulan jadi 2 bulan. Bila tertunggak 2 bulan dah jadi 3 bulan. Jadi lama-lama tak mampu nak bayar, hutang tu tertonggak tu makin banyak. Makin banyak. Lepas tu Cik Rashid pergilah tanya, apa cerita ni? Bang nanti saya bayar bang. Jadi alasan tu banyak sangat. Jadi rasanya okeylah, dia masih bersangka baik lagi lah, sebab kita kesian kan, dia ada suami isteri, lepas tu ada anak kecil kan, jadi dia kena ada peri kemanusiaan jugalah, anak bantu. Jadi makin lama dia makin tak nak bayar tau. Dia tak nak bayar, alasan pun banyak. Lepas tu dia kata masalah tu macam-macam. Lepas tu Cik Rashid pergi tengok dekat letterbox tu, bil air dah banyak, tertonggak-tonggak, dah beratus-ratus. Dulu api air murah lagi, jadi kalau beratus-ratus tu dah kira dah berbulan-bulan lah. Jadi dah lama sangat ni si Rashid ni rasa macam macam mana ni. Lepas tu dia jumpalah abang saya ni, Izam. Cakap, Izam, aku susah lah ni, orang ni tak nak bayar ni. Jadi saya pun lupa lah Izam ke kawan Izam ni cerita, saya tak tahulah, tapi saya anggap ni Izam je lah dia cerita Jadi Izam kata, kalau tak boleh, kau terpaksalah panggil dia keluar lah. Jadi malam tu dia berkurang beberapa hari, lepas tu dia pergi rumah orang tu minta dia keluar lah. Jadi bila datang je, tuan rumah yang penyewa tutup pintu. Jadi tak boleh nak bercakap, datang je tutup pintu, duduk diam-diam kat rumah tu. Jadi macam tak ada orang kat rumah tu. Kereta ada, motor ada, tapi dia macam tak ada orang. Jadi dah ketuk-ketuk pun tak nak buka pintu apa semua. Masalah juga ni. Lepas tu Cik Rashid kata, aku masalah juga ni, nak bayar rumah. Lepas tu rumah api dah tonggak, rumah ni dah berbulan dia tak bayar. Aku terpaksa keluar duit kecil aku nak bayar rumah ni. Jadi macam susah lah kan. Susah memang, ketuan tu penyewa ni memang degil lah, kena batu lah, memang tak nak keluar lah. Lepas tu dia panggil, cakap, lepas tu Syah beritahu dengan Rashid tu. Dia ada telefon tempat kerja, telefon Rashid tu, kau tak boleh, kau keluar sebab aku dah tak boleh tahan lah, dah lama sangat, dah beribu lah senang kita. Masa api air rumah sewa dah berbulan tak bayar, dah ribu lah. Jadi aku pun takkan aku nak bayar duit yang kau duduk tu, takkan kau duduk percuma, sedangkan aku bayar tiap bulan kat bank. Kau duduk percuma tak boleh lah macam ni. Jadi dia cakap, lepas tu yang si penyewa tu buat tak tahulah, kita kan tetap nak duduk je ke. Lepas dengan api air tak bayar, tapi tak kena potong pula. Tu heran tu. Dulu. Jadi dia masih duduk situ lagi, masih berdegil. Jadi si Izam ni dia cakap, okey, macam ni kalau susah ni, aku ada satu idea. Apa kata kau buat macam ni? Jadi si Izam tu kasih satu idea. Kau ambil kayu ataupun kayu lah, dia bukan panjang, sejengkal sesuatu lagi, kau buatkan T, bukan salib tau, buat T. Kau ambil kain kuning, kau balut keliling tu. Lepas tu kau letak jarum peniti. Kau letak jarum peniti banyak-banyak. Kau buat 4. Dia ada 4 orang kan, 2 orang suami isteri dengan anak 2 orang. Kau ambil jarum peniti, kau cocok dekat kain kuning tu, kain kuning yang dibalut dengan kayu tu, kau cocok. Nanti malam ke apa tu, kau campak depan pintu dia. Itu je cara je. Jadi biar dia rasa takut sikit.
Jadi yalah kita cuba Jadi si Rashid buat dah. Dia ambil kayu, buat tea ni, dia balut kain kuning. Lepas tu dia letak jarum peniti. Lepas tu dia campak. Dia pergi tengah malam lah. Dia tengok orang tak ada kan, orang macam dah tidur semua. Dia jalan pelan-pelan, dia campak. Dia pergi dengan kawan dia lah. Dia campak 4 macam patung lah kira, macam patung voodoo lah kira, tapi kain kuning. Letak jarum peniti, dia campak kat depan pintu. Empat-empat tu betul-betul tercampak ada depan pintu rumah lah, bukan pintu pagar, pintu rumah. Jadi si Rashid tu balik lah. Lepas tu si Sam kata, okey, kau dah buat gitu, nanti berapa hari kau datang ke tengok. Kalau ada lah, kalau tak ada lah. Nasib kau lah, kita cuba je. Jadi si Rashid ni lat berapa hari, seminggu lebih kurang itu, dia datang tengok. Dia pun terperanjat. Rumah macam tonggang pecah. Macam tonggang pecah kata orang tu, dengan berserabut, dengan sambal sarap apa semua kan. Lepas tu dia buka pintu lah. Buka pintu, tengok barang semua tak ada. Barang tak ada, perabot tak ada, dapur semua, apa pun tak ada, kosong. Cuma ada sambal sarap je lah. Rumah tu memang bersepai dengan pintu terkopak, pintu belakang bocor. Jadi dia tengok, cakap Alhamdulillah, keluar juga akhirnya. Jadi dia kata, keluar juga orang ni. Jadi dia fikir tuan rumah ni nak santau dia gunakan patung tu lah, patung voodoo tu lah, macam voodoo lah, patung kuning tu kan guna. Jadi dia keluar. Jadi macam penyewa tu mungkin dia takut kena santau lah. Dia takut kena santau, ada anak-beranak, dia pindah. Jadi itulah cara dia nak cara baik tak boleh, cara kasar pun dia tak boleh. Jadi si Rashid gunakan cara paling halus. Itulah cara dia nak keluarkan penyewa yang degil tu. Dah sewa rumah orang, duduk rumah orang, sewa rumah tak nak bayar, nak duduk percuma. Itu makan dia. Jadi itulah yang abang saya ceritakan. Yang Rashid buat macam tu, lalas satu keluarga keluar. Dia takut kena santau. Itulah. Jadi rumah tu dia dah bersihkan apa semua, dah bersihkan, dia cat balik apa semua, dia sewakan kepada orang lain. Jadi selamatlah, walaupun dia kena bayar yang tertonggak tu, tapi tak apalah. Sekurangnya hutang tu tak bertambah-tambah lagi. Gitulah kisahnya. Jadi pengajarannya kepada kita ni yang menyewa ni, kenalah ikut apa ni kata orang tu, ikut perjanjian. Yang menyewa rumah kena bertimbang rasa, mana kena win-win lah. Tak boleh lah penyewa tak nak bayar, tuan rumah pula kena bayar, yang penyewa duduk percuma, mana boleh. Lagi belanja sekarang mahal. Jadi pengajarannya kita kena beringatlah, kita ni menyewa rumah orang. Okey, sekianlah saja kisah penyewa yang degil. Jadi saya, kalau sahabat-sahabat semua rasa suka dengan cerita ni, bolehlah komen, like dan share kepada kawan-kawan yang lain. Jadi sampai sinilah saja pengkisahan saya tentang 3 cerita kisah penunggu rumah. Jadi saya mohon sahabat-sahabat semua tolong like, komen, subscribe, dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain yang tak tahu lagi tentang kewujudan saluran Pak Mustar Al-Kisah ni. Jadi sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya mohon ampun dan maaf seandainya cerita saya atau kata-kata saya ni yang tidak begitu baik, tidak begitu lancar. Saya harap sahabat-sahabat semua dapat maafkan saya. Seandainya ada apa-apa yang perlu diperbaiki, bolehlah komen di ruangan komen supaya saya dapat memperbaiki lagi penceritaan saya
agar lebih baik, lebih mantap lagi dia akan datang. Dan semoga saya akan lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang lain. Okey, sekian saja daripada saya, Pak Mustar Al-Kisah. Assalamualaikum.